My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu hari ini dalam My Quran Time. Baca faham amal untuk kita sama-sama melihat kepada juz yang ke-27 pada hari ini. Selepas kita melewati kepada juz 26 semalam, kita melihat sebahagian daripada surah Az-Zariyat dan hari ini kita ingin menyambung bahagian yang kedua daripada surah Az-Zariyat. Pada hari ini ada 7 surah yang kita akan ikuti pada juz yang ke-27 ini. Jadi jangan lupa untuk kongsikan di Facebook sekarang juga, okey, untuk tuan-tuan share dan maklumkan kepada rakan-rakan di ruang komen itu ada 7 surah yang kita akan dalami pada hari ini, dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz Fazrul sihat ya? Alhamdulillah. 7 surah? 7 surah dalam bermula juzuk 27. Juzuk 27. Surah Az-Zariyat, surah 51, kemudian surah At-Tur, surah An-Najm, kemudian surah Al-Qamar, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqiah dan surah Al-Hadid. Wah, semua surah menarik semua. favorite Ustaz ya. Favorite semua. Insya-Allah ya. Jadi kongsikan ya surah 51 hingga 57 ini untuk sama-sama kita lihat, dan di hujung-hujung ini Ustaz ya, juz 27 dia ada banyak surah, 7 surah, kemudian juz 28 lebih banyak lagi, juz 29 lagi banyak, juz 30 nanti Ustaz ya. Jadi dalam masa sejam kita akan melihat beberapa puluh kot ya surah yang kita akan lihat secara ringkas agar kita dapat gambaran apakah maksud nama surah tersebut, Az-Zariyat, angin yang bertiup ya, apa kaitan dengan isinya, agar bila tuan-tuan baca pada Ramadan Al-Mubarak ini kita dapat gambaran apakah isinya secara ringkas, dan kemudian kita ingin teruskan lagi dengan penuh semangat pada 2 Syawal nanti kita melihat halaman demi halaman. Jadi mari sama-sama kita mulakan dengan kita membaca doa ringkas kita, Rabbi zidni ilma, dan juga subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi alhamdulillah kita dah baca tadi Ustaz ya, ayat 31 hingga 33. Betul, menyambung kepada
kisah Nabi Ibrahim didatangi tetamu malaikat ya, malaikat dan dia bagi makan apa istilahnya bi'ajlin samin, ya, iaitu apa, kira lebih kurang anak lembu yang gemuk ya, katanya ialah panggang, goleklah ustaz lebih kurang gitu ya. Terus saja Nabi Ibrahim ni baik kan, orangnya memang bersopan santun, bertakwa. Salah satu sifat yang ditunjukkan di sini pada ayat 26 kita lihat semalam ialah meraihkan tetamu ya, meraihkan tetamu. Dan bila meraihkan tetamu ini sebagai salah satu daripada amalan takwa, selepas itu dimaklumkan tentang wabasyaruhu bighulamin alim ya, dimaklumkan ada dapat seorang anak yang alim, iaitu merujuk kepada Nabi Ishak ya, Nabi Ishak iaitu anak lain ya, selain daripada Nabi Ismail, Nabi Ishak. Baik, jadi pada ayat 31 Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat tersebut, apakah urusanmu yang penting wahai para utusan ya, bila dah tahu dah bahawa ini adalah malaikat, bukannya orang biasa-biasa, kerana tak makan dan membawa khabar gembira tersebut. Maka kata malaikat ini, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa. Selain daripada membawa khabar tadi kepada Nabi Ibrahim, tetapi juga mereka ini ada urusan lain. Maksudnya banyak kerjalah dalam masa yang sama itu, nak diutus kepada kaum yang berdosa, iaitu kaum Lut, agar kami menimpakan mereka dengan batu bata daripada tanah yang keras. Hijaratam min tin ya, daripada tin, batu-bata yang keras ataupun batu yang daripada tempat yang keras ya. Jadi ini adalah pedoman untuk kita bila kita melihat surah Az-Zariyat, angin yang bertiup. Kerana angin yang bertiup itu Ustaz, manfaatnya ialah dia dapat menghasilkan debunga jantan betina bertemu dan akhirnya dapat musangking. Ya, walaupun Ramadan ni belum lagi Ustaz ya. Tapi tak apa. Itu kalau kita dapat makan buah mangga ataupun buah cempedak ke, harum manis ke ya, masya-Allah ya. Jangan lebih-lebih Ustaz ni, ini puasa ni okey. Kalau kita dapat makan itu, sebenarnya itu adalah rezeki daripada Allah SWT, dan ia datang dengan mekanisme ada pendubungaan jantan betina itu daripada angin. Ada tempat yang ada angin, debunga tidak terbang. Ada angin yang ada debunga bertemu. Ada yang terlampau kuat angin, maka kesannya debunga tersebut itu pun gagal, jatuh dia punya bunga dia dan tidak terhasil buah. Bila Allah bercakap tentang perkara ini, nak menunjukkan kepada kita bahawa yang mengawal angin itu adalah Allah, dan macam mana kita nak pastikan bahawa angin itu membawa kepada rezeki yang mantap dalam hidup kita? Beribadah seperti Nabi Ibrahim dengan melakukan amalan-amalan takwa. Salah satunya adalah dengan dakwah, dengan mengabdikan diri, dengan menjaga meraihkan tetamu. Ini yang kita belajar. Selain daripada kisah Nabi Musa pada ayat 38, kemudian kisah Hud pada ayat 41, beberapa nabi dibawakan pada ayat 38 hingga 46. Dan kemudian Allah bawakan pada ayat 47 ya, pada 522 sehinggalah hujung itu perkataan yang selalu kita dengar, wazakir, ayat yang ke-55 halaman 523, wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beringat-ingatlah kamu kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang beriman ya. Apakah peringatan terbaik? Apakah motivasi terbaik untuk kita menjemput rezeki ya, pilihan kita nak rezeki lapang ataupun sempit. Kalau nak lapang, maka kita jadilah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidak ku jadikan jin dan manusia, Allah menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah. Makin kita kuatkan ibadah pada Allah, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka rezeki akan dilapangkan. Kerana Allah cakap ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah yang memberi rezeki, yang mempunyai sumber yang mantap. Kerana apa? Kerana bila Allah dah ada begitu, kita tak payah nak bimbang sangat Ustaz ya. Yang penting kita buat tugas kita sebagai hamba ya, buat yang terbaik, beri bantuan kepada orang ramai, raikan tetamu, muliakan orang lain, maka Allah akan muliakan kita ya, dengan memberi rezeki yang mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan ayat 59,
Sesungguh untuk orang yang zalim ada bahagian seperti bahagian teman-teman mereka, maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya. Dzunuba, ya, zalamu dzunuba, kerana zalim, kerana dosa, maka itu yang menjemput azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki disempitkan, ataupun rezeki kita kena faham bukan sekadar duit, tetapi dari segi buah-buahan misalnya, kebahagiaan, tentang keamanan, ketenangan, semua itu adalah daripada Allah. Jadi ini adalah surah Az-Zariyat. Kita nak lihat kepada surah At-Tur, surah yang ke-52. Kali ini kita akan baca, ya, kita di awal tu Allah bersumpah dengan Tur, iaitu gunung Tursina, dan demi kitab yang tertulis pada lembaran, demi Baitul Ma'mur, demi atap yang ditinggikan, was-saqfil marfu', Allah bersumpah wal bahril masjur, dengan lautan yang penuh gelombang. Inna azab rabbika lawaqi'. Ya, Allah nak beritahu apa bila huruf sumpah ni Ustaz, ya. Lepas itu Allah bawa, kalau tak ada waw lagi itu, maksudnya itu topik yang ingin ditekankan, bahawa azab Allah itu memang wujud, waqi', memang betul-betul ada. Malahu min dafi', tidak ada harta, ya, ataupun kat sini, maka celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Okey, malahu min dafi', ya, bagi orang yang pada ayat yang ke-8, ya, tidak ada satu pun yang dapat menolaknya pada hari ketika langit bergoncang sekeras-kerasnya, ya. Ma lahu min dafi', tidak ada satu pun yang boleh menolak daripada azab jika ia sudah sampai. Jadi surah Tur ini adalah surah yang memberi pilihan kita nak pergi ke syurga ataupun ke neraka. Naudzubillah. Kalau ke syurga, apakah dia punya dia punya pengalaman yang Allah beritahu? Kita boleh baca daripada ayat 21, 22, 23, ya. Kalau ayat yang ke-22 tu Ustaz, dia ada daging bifakihatin wa lahmim mimma yashtahun. Ya, iaitu ada buah-buahan yang kita inginkan, walahmin, kalau nak istilahnya daging hafdan, kan, apa lagi daging apa Ustaz? Well done. Okay. Kalau tak boleh makan dekat dunia ni, kan, ada setengah orang tu kan, dekat sana boleh. Kan, kalau ada yang boleh makan dekat sini, daging kambing, daging apa sebagainya, kalau nak kekal boleh makan, seperti yang diidamkan tanpa perlu bayar. Tanpa perlu bayar. Pasal kadang-kadang kalau yang sedap dia makan ni Ustaz, bila tak bayar. Kan, dia bila bayar. Ada satu kedai tu saya pergi, ada orang nak belanja Ustaz ni, satu keping daging tu RM500. Allahuakbar. Kan, saya kata tak nak, saya tak pernah makan lagi daging begini kan. Dia kata tak apa, try je Ustaz, kita belanja kan. Dia kata saya tak sampai hati nak ambil yang tu, saya ambil yang kurang sikit lah, kurang sikit. Kata ajak saya. Ya, betul ajak, ya, itu sebelum Quran time. Sebelum Quran time. Nanti kalau ada ajak lagi sahabat tersebut, ya, beritahulah, ya, kami bertiga. Baik. Ini adalah antara nikmat di syurga, ya, dan Allah menyatakan di sana yatanaza'una fiha ka'san la la'u fiha wala ta'tim, ya, dia akan minum minuman yang tidak ada sia-sia, tidak berdosa, berbanding kalau di dunia ini ada minuman yang berdosa seperti arak dan sebagainya, di sana tak ada. Dan apakah pengalaman yang menarik lagi? Kita lihat ayat 24 25. Kita minta Ustaz Tarmizi kita baca Ustaz, ya, ayat 25 dan 26. 25 dan 26. 26. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Taala sekalian, ibu ayah sekalian, kita nak melihat sekali di halaman 524, ayat yang ke-25 dan juga 26. Hati-hati huruf ain. Kita jumpa beberapa tempat, ada dua tempat yang ain yang bertanda sukun ataupun mati, ya. Ba'duhum ala ba'din. Ingat ain di tengah rongga halkum kita ni, dia letak di tengah ain dengan ha. Ain dengan ha kat tengah ni. So kita hati-hatilah supaya tak tergelincir jadi hamzah. So kita cuba, jom kita praktik bacaan insya-Allah. Kita cuba hijaz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين
Sadaqallahul azim. Dan sebahagian daripada mereka berhadap-hadapan satu sama lain dan saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di kalangan keluarga kami berasa takut akan diazab. Inilah dua ayat yang bercerita tentang apakah pengalaman berada di dalam syurga Ustaz ya, iaitu ahli keluarga itu wa aqbala ba'dhum ala ba'd ya, boleh bertemu antara satu sama lain, yatasaalun, akan bersoal jawab sesama kita. Chit chat maksudnya boleh rapat ya, tak boleh rapat-rapatlah kan. Kalau zaman sekarang ni jangan rapat-rapat Ustaz ya, bahaya kalau katakan kita tak jaga SOP kan, terutama kalau bersama dengan, ini bukan sekadar ahli keluarga tapi dengan rakan-rakan yang lain ya. Jadi pada ayat 26 Allah kata apa topik yang mereka ujarkan, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin ya, kami ini sebelum ini dalam keadaan musyfiqin, dalam rasa cemas, takut, ini dah waktu semayang, ini dah kena baca Quran, yang ini kita kena pastikan kita ni berpuasa, saya ni nak bangun malam tolong kejutkan, memang tough, mencabar nak bangun pagi, tetapi kerana musyfiqin inilah yang kita bincangkan bagi ibu-ibu, bagi ayah yang mencari nafkah, ibu yang menjaga rumah, kepayahan basuh kain, setrika baju, musyfiqin itu kita akan borak balik kan. Mak dulu memang penat betul membesarkan kamu, tapi berbaloi kita berada di syurga Allah SWT. Itulah pengalaman yang kita akan borak-borak, dan waktu itu makan daging half done ya, overcook dah terbakar tu kan. Kita minta mimma yashtahun sebagaimana ayat 22 ya. Jadi Allah beritahu kepada kita dalam surah At-Tur ini pengalaman di syurga berbanding dengan selepas itu bercakap tentang neraka ya. Kerana apa? Kerana ini adalah untuk kita buat pilihan. Kalau surah Az-Zariyat pilihan rezeki lapang ataupun rezeki sempit, surah At-Tur nak pergi ke mana? Nak pergi ke syurga ataupun pergi kepada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanakah lagi Allah bagi pilihan dalam surah An-Najm, Allah beri pilihan dalam hidup kita, sama ada hidup berteraskan wahyu ataupun ilmu berteraskan nafsu. Kita baca ayat 1 hingga ayat yang ke-7 insya-Allah. Okey, baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran, jom kita lihat sekarang ini surah An-Najm ayat 500, muka surat 526. Kita nak baca ayat yang pertama hingga yang ke-7 Hati-hati, kita jumpa beberapa tempat ada kalimah yang mengandungi huruf ha. Sama tempat keluar dengan ain tadi. Ha pedas ha. Mari kita cuba insya-Allah. Kita cuba dengan bayati ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma Sadaqallahul azim. Surah Allahul Azim, gitulah bacaan ayat 1 hingga 7 surah An-Najm, surah bintang ya. Demi bintang apabila ia turun maksudnya ataupun dia menjunam terbenam,
ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ya, Allah bersumpah dengan bintang kerana ia amat hebat, dan topiknya nak menyatakan bahawa sahabatmu iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah dianya sesat dan tidak juga dia berpaling. Wa ma yantiqu anil hawa, iaitu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pun mengikut kepada hawa nafsu. Kalau kita lihat hawa di atas itu sama dengan hawa di bawah, ya. Maksudnya hidup di dunia ini ada graviti turun ke bawah, Ustaz, ya. Dan kalau kita hanya ikut pada graviti sahaja, kita memang menjunam ke bawah. Allah beritahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan mengikut kepada hawa nafsu yang menjunam ke bawah, tetapi menurut kepada in huwa illa wahyu yuha, iaitu mengikut kepada wahyu yang diwahyukan ataupun Quran yang diberikan sebagai panduan dalam kehidupan. Maka apakah topik dalam surah ini? Surah ini bercerita tentang asas ilmu, ya. Asas ilmu, ada beberapa kali perkataan ilmu berulang dalam ayat ini. Kalau orang bercakap dalam istilah falsafah ilmu saat ni, tak dia kata epistemology, sumber ilmu, ya. Jadi sama ada sumber ilmu itu daripada hawa ataupun daripada wahyu, ya, daripada wahyu ataupun daripada nafsu. Maka apakah yang dinyatakan oleh orang-orang musyrik pada waktu di Mekah itu dalam ayat yang ke-28 muka surat 527, Allah kata wama lahum bihi min ain, ya. Pasal dia bagi nama kepada dia namakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dia kata malaikat ni perempuan, ya, ada kepak yang macam cupid lah apa sebagainya. Itu semua adalah wama lahum bihi min ilm. Mereka tak ada ilmu, mereka ada dhan sahaja, teka sahaja. Allah ulang lagi pada ayat yang ke 30, zalika mablaghuhum minal ilm, ya. Mereka itu tak ada ilmu pun bila mereka kata tinggalkanlah Nabi Muhammad, ya. Dia hanya menginginkan kehidupan dunia. Dia adalah sekadar satu tuduhan semata-mata, ya. Padahal sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang mempunyai hidayah. Dan ini Allah nyatakan pada ayat yang ke-31, 32, 33, ya, yang menceritakan tentang istilah takwa yang sebenar-benarnya. Jadi apa pelajaran penting daripada surah An-Najm? Kita kalau dalam hidup kita ini nak cari ilmu, nak bina kehidupan yang bagus, mestilah berteraskan wahyu, jangan berteraskan nafsu. Dua pilihan yang kita boleh belajar. Kita terus pergi pada surah Al-Qamar, tapi bukan sekarang, Ustaz, ya. Kita nak berehat, ya, nak berehat. Boleh, ya, kita rehat sekarang. Boleh. Kita rehat awal sikit, tuan-tuan, ya. Dan selepas ini kita menyambung surah Al-Qamar, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqiah dan surah Al-Hadid. 4 surah yang saya yakin tuan-tuan biasa. Surah Ar-Rahman lah terutama, Ustaz, ya. Tapi surah Al-Qamar, surah Ar-Rahman ni dia pasangan. Ya, surah Al-Qamar dia menceritakan tentang amaran, ya, orang yang mendustakan. Tetapi dalam surah Ar-Rahman ada juga amaran, Allah ingatkan, tetapi pada nikmat-nikmat. Yang satu azab, satu lagi adalah nikmat. Kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا وكل أمر مستقر
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim, kita bertemu kembali dalam My Quran Time pada juz yang ke-27 pada hari ini dalam surah Al-Qamar, surah yang ke-54. Ketika semakin dekat, bulan pun terbelah. Ketika hari kiamat makin dekat, bulan pun terbelah. Ini mukjizat yang pernah berlaku pada zaman Nabi, Ustaz ya. Maksudnya sebenarnya hari bila dah terbelah Al-Qamar itu sebenarnya dah dekat sangat dengan iqtarabatis saah. As-saah ini hari kiamat sudah dekat, ya. Hari kiamat sudah dekat. Dan sebenarnya kalau ini berlaku pada zaman Nabi 1400 tahun yang lepas, maksudnya zaman sekarang ni Ustaz lagilah dah dekat sangat. Betul, kan. Ada yang kata dekat tu berapa lama kan? 1000 tahun ke? Dah habis dah 1000 tahun. Betul. Ya. Tetapi sebenarnya Allah selagi memberi lagi kita peluang, maksudnya memang tak jauh lagi dah. Ya, tak jauh lagi dah. Wa in yarau, jika kamu mereka melihat ya suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir yang berpanjangan, iaitu istilahnya sihrum mustamir. Ya, sebenarnya orang-orang musyrik ini bila dia cakap ini adalah sihir, mereka mengakui kehebatan apa yang berlaku tetapi mereka tak nak mengakunya. Itu yang mereka gelarkan sebagai sihir. Dia beza sihir dengan mukjizat. Ya, sihir ini sesuatu yang diusahakan oleh manusia, tetapi mukjizat ini seperti di zaman Nabi Musa bawa tongkat itu makan segala ular yang ada. Dalam ilmu sihir tak boleh buat begitu. Ya, jadi ada ilmu yang sebenarnya sihir, ada ilmu yang namanya adalah mukjizat ataupun anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang berlaku pada mereka? Mereka mendustakan dan mereka mengikut kepada hawa nafsu mereka. Ya, kesinambungan daripada surah An-Najm, mereka tidak ada ilmu berteraskan wahyu, tapi mereka ada zon berteraskan kepada nafsu. Jadi dalam surah ini ada 4 kali Allah mengulang, ya, ada 5 peristiwa ataupun 5 cerita, iaitu kisah Nabi Nuh pada ayat 9 hingga 17, kisah bangsa Ad ya yang didakwahkan oleh Hud pada ayat 18 hingga 22, kaum Samud ya yang didakwahkan oleh Nabi Saleh pada ayat 23 hingga 32, Nabi Lut pada ayat 33 hingga 40, dan kisah keluarga Firaun. Setiap kisah ini pada hujungnya ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40, ayatnya sama. Ayatnya sama Ustaz ya. Allah cerita tentang azab mereka, Allah cakap walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Kami telah mudahkan al-Quran ini untuk ambil pelajaran, mengapa kamu tak ambil pelajaran? Ya. Jangan sampai kita yang kena boom, ya, maksudnya kena aksiden ataupun diberi bala seperti orang-orang dahulu. Allah suruh baca daripada kitab ini untuk kita, kalau nak explore, nak pergi tempatnya, kaji, silakan, tapi ambil pelajaran. Jangan sampai kita tak ambil pelajaran dan ianya masuk dan kita sanggup melawan kepada mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beritahu mudahkan itu agar apa? Agar kita dapat harapan Ustaz ya. Sebenarnya pada tuan-tuan yang ada di rumah ya, kita nak baca Quran, ada yang alif bata, ada yang mula Iqra. Betul. Kata bahawa saya ni Ramadan masih lagi tergagap-gagap kan. Tapi sebenarnya Allah dah mudahkan. Betul. Jadi kalau katakan tapi mengapa orang lain mudah aja, saya susah. Kan. Sebenarnya bila Allah mudahkan itu, kalau kita dapat tahap alif bata, itu lebih lagi daripada orang yang langsung tak dapat kesedaran untuk Al-Quran. Jadi itu yang kita nak kena faham, bahawa bila Allah mudahkan itu, bila kita dapat keinginan nak bersama Al-Quran, belum lagi lancar. Pasal lancar tu dia satu proses Ustaz ya, bukannya satu hari belajar terus pandai. Belajar hari ni tadabbur, besok terus boleh tadabbur, bukan. Dia makan masa ya. Tetapi yang pastinya bila kita sudah ingin dekat dengan Al-Quran, itu sebenarnya Allah yang mudahkan. Allah mudahkan ya. Dan kalau kita jauh daripada Quran, itu maksudnya kita ni memang tidak mencapai panduan ya, tak dapat bantuan daripada Allah. Yang kita kena doa banyak lagi, ya Allah tolonglah ahli keluarga saya, kawan saya, mereka ini dimudahkan ya Allah, mereka susah sangat untuk bersama dengan Al-Quran. Dan dalam masa yang sama kita bila faham ayat ini, ayat 17, ayat 32, 40 ini 22, kita sebagai pengajar, ibu, ayah kena mudahkan juga urusan belajar Quran. Betul. Jangan jadi garang sangat ya. Sampai ada seorang yang berkongsi Ustaz ya. Dia dulu tak nak baca Quran ini pasal cikgunya banking. Banking kan. Garang sangat kan. Jadi dia pun give up, baik dia pergi belajar menari. Kan, belajar gitar lagilah kan, relax kan. Berbanding dengan cikgunya banking tadi. Tapi sebenarnya kalau boleh kita mudahkan ya, tegas-tegas, tetapi jangan sampai lari orang daripada
ke mukjizatan al-Quran ini sendiri. Jadi ini surah Al-Qamar. Kita pergi pada surah Ar-Rahman. Surah favorite Ustaz. Kita baca dekat mana hari itu? Surah Ar-Rahman di Pasir Gudang, Pasir Kota Gudang. Masai. Ya, apa khabar ya warga warga Taman Kota Masai. Kota Masai ya. Harapnya dibekalkan keazaman terus ya bersama Al-Quran. Kita nak baca ya surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 5 lah Ustaz. Ya, untuk hadiah tuan-tuan yang bersemangat dengan Quran, keep it up, don't give up. Silakan. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Juga sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian. Saya setuju sangat tadi Ustaz sebut tadi, dalam ketegasan itu ada kelembutan dia, ada galakan dia, semangat, encourage untuk anak-anak kita ataupun pelajar-pelajar kita. Jangan sampai, sebab kadang-kadang Ustaz auzubillah saja Ustaz 2 jam. Nak beritahu saya ni dulu belajar tajwid, nak belajar taranum kan. Jadi dia garang ya. Janganlah macam tu. Tak datang besok kawan tu. Kan. Kalau macam saya Ustaz ya. Contoh macam contoh kalimah a'udzubillah kan. Contoh zal lah, saya nak tekankan huruf zal. Jadi bila zal ni kita kali pertama ulang tak jadi lagi. Ulang lagi, pertama, yang kedua, kali ketiga. Selepas kali ketiga tu Ustaz, biasanya saya dah lepas lah. Maknanya kali ketiga dia buat tu tak jadi zai juga. Jadi okey, tak apa, terus dulu. Sebab akan jumpa lagi pada ayat yang lain, baris yang lain, ada lagi zal tu. Itu kaedahnya Ustaz ya. Dia diajar oleh guru kita jugalah. Jangan sampai macam ni nak belajar Quran maknanya dan dengan malu lagi, segan dan sebagainya. Jangan tuan-tuan puan, jangan kita menjauhkan orang yang nak belajar Al-Quran. Jadi mudah-mudahanlah kita sama-sama. Yang penting semangat, kita teruskan untuk belajar Al-Quran. Baik. Kita nak baca sekarang Ar-Rahman. Subhanallah, suratul Rahman ayat 1 hingga 5. Jom sahabat-sahabat Al-Quran semuanya kita baca dengan sikah. Kita cuba bacaan sikah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 1 hingga 5 surah Ar-Rahman, surah yang ke-55, surah Makkiyah yang memberi Madaniyah Ustaz ya, Madaniyah ya dalam Quran ini bercerita tentang Allah yang Maha Pemurah dan Allah memberikan 4 nikmat yang amat besar. Allah highlightkan pada awal ini. Yang pertama, Allah mengajarkan Quran ya dengan penuh kasih sayang. Itulah dibuktikan dengan Al-Quran ya. Jadi dalam kehidupan kita ini, Ustaz beritahu tadi Ustaz ya, kalau rasanya dia dah 2-3 kali tak lepas tu, jalan dululah kan. Nanti akan jumpa lagi dia punya hurufnya apa sebagainya, kerana itu adalah tanda kita ini bersama Al-Quran, mengajar Al-Quran dengan penuh kasih sayang. Dan tanda kasih sayang Allah bila kita ini ingin bersama Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua ialah nikmat Allah beritahu kepada kita, kita diciptakan sebagai insan. Ya, pasangan kita insan, kemudian anak kita insan, orang di sekitar kita insan, walaupun dia mungkin degil buat perangai, tapi alhamdulillah dia adalah insan. Bukannya apa Ustaz? Bukannya tapir ataupun
ataupun apa lagi makhluk-makhluk lain yang sesuatu dengannya yang lagi susah ya. Kalau kita kata susah dengan manusia, ada yang lebih susah lagi untuk diuruskan. Dan Allah menggunakan perkataan khalaqal insan itu, di sebalik itu apa? Di sebalik itu ialah sebenarnya dulu kita tak pernah ditanya pun kita nak dijadikan insan ke nak dijadikan sebagai kucing. Kan. Kemudian bila Allah ciptakan itu, kerana penciptaan manusia ini adalah masalah paling besar yang tidak ada seorang pun manusia yang boleh mencipta seorang anak. Bagi tuan-tuan yang dah ada anak, yang dah ada cucu ya, itu nikmat nombor 2. Nikmat nombor 3 adalah kita boleh bercakap, kita boleh ekspreskan diri kita dalam bentuk muzik, dalam bentuk lukisan. Itu semua adalah al-bayan. Nombor 4, matahari dan bulan sebagai nikmat untuk kita selalu ambil muhasabah. Dia ni on time. Saya pun kenalah ikut kepada kadar-kadar dalam hidup dan terus bersujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam surah ini ada 31 kali Allah mengulang perkataan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Allah bawakan nikmat-nikmat ataupun cerita pasal neraka, terus Allah bawakan atas nikmat manakah yang kamu berdua. Siapa berdua ini? Iaitu jin dan manusia. Ya, jangan dustakan. Kerana kalau azab tadi kita kena belajar daripada Quran. Kalau nikmat kita jangan dustakan. Kerana pendustaan kepada nikmat itulah yang membawa kepada kehancuran kaum Nabi Nuh ataupun kehancuran kaum Ad, kehancuran Thamud ya, kerana mereka melihat bahawa nikmat yang ada ni alah saya boleh buat apa saja. Saya tak payah nak ikut kepada peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah surah Al-Rahman 78 ayat. Ada banyak cerita pasal syurga ya, selain daripada neraka juga Allah beritahu dalam surah ini. Dan salah satu daripadanya ayat 46 Allah beritahu waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa yang takut akan waktu bertemu dengan Tuhannya, maka dia akan mendapat 2 syurga ya, dapat 2 syurga. Pasal kita bimbang setiap masa, kita kena ada perasaan takut, saya ni ayah yang tidak lepas, tidak lulus, ibu yang tidak lulus. Perasaan itu kalau kita ada pada hari ini sebagai pemimpin, sebagai pekerja, maka itu adalah tanda bahawa kita ini akan diberikan ganjaran syurga oleh Allah SWT. Betapa sayangnya Allah ya, perasaan takut sahaja pun sudah melayakkan kita untuk ke syurga Allah. Kerana perasaan itu bukan semua orang ada. Ada setengah orang dia tak kisah pun kerja Ustaznya, kerja dia masuk pukul 8, kafeteria pukul 12, baru mula kerja lepas Zuhur. Kan? Gaji full. Gaji full. Tak nak kita jadi begitu. Jadi kita harapnya surah Ar-Rahman ini mendidik kita selain daripada surah Al-Waqiah, surah yang ke-56. Kita baca ayat 1 hingga ayat yang ke-7 bersama Ustaz Samri. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz Fazrul. Surah Al-Waqiah satu lagi surah yang menjadi favorite juga sah. Ya. Ar-Rahman, Al-Waqiah, subhanallah. Jadi kita nak baca sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-7. Macam mana sahabat-sahabat kita Ustaz hari ini di 23 Ramadan Ustaz? Betul. Mudah-mudahan terus memburu Al-Qadar. Wallahu alam, malam ke berapa? Malam 21 ke? Malam ke 25 ke? Ataupun malam tadi ke? Wallahualam. Tahu malam yang pertama itu lagi. Alamat dia kata kat Tesco. Contoh. Dapat 1000 bulan Tesco. Masya-Allah. Jadi kita itulah rahsia Allah Taala kurniakan malam Al-Qadar itu untuk kita terus memburu dan kata membangunkan malam-malam Ramadan dan juga malam-malam Al-Qadar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keampunan buat kita insya-Allah. Jom kita baca ayat yang pertama hingga yang ke-7. Betul saya? Ya. Pertama hingga 7 surah Al-Waqiah di halaman 534. Kita cuba bacaan tarannum apa sahaja? Jarkah boleh? Boleh. Jarkah. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa فكانت هباء
بثا وكنتم أزواجا ثلاثا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 1 hingga 7 ini bercerita tentang al-waqiah, tentang hari kiamat yang pasti berlaku. Tidak ada siapa yang boleh mendustakannya. Laisa liwaqatiha kadhibah, dan Allah menyatakan pada ayat ke-7 itu ada bukan tiga, ini 7 ustaz ni, ini tiga kumpulan ya. Allah Allah nyatakan Sahur tadi Ramadan ustaz, Ramadan. Tiga kumpulan ya, tiga kumpulan, iaitu yang pertama adalah ashabul maimanah wa ashabul masy'amah dan juga wasabiqun nasabiqun ya. Ashabul maimanah ni orang yang buat baik, ashabul masy'amah ini yang buat tak baik, dan juga ada satu lagi as-sabiqun nasabiqun, ini adalah orang yang bersegera pada berbuat sesuatu kebaikan. Dia adalah pioneer, sebagai pemula bagi sesuatu kebaikan di suatu tempat, di sesuatu keadaan. Maka Allah menyatakan dalam surah ini apakah ganjaran bagi tiga kumpulan ini ya, tiga kumpulan yang ashabul masy'amah, ashabul maimanah dan juga as-sabiqun as-sabiqun. Macam-macam ustaz ya, dia punya nikmat-nikmatnya tuan-tuan boleh baca muka surat 535 536, dan di hujung itu Allah menyatakan bahawa pembuktian kenabian, kebenaran al-Quran dan kecaman terhadap orang musyrik atas ideologi dan keyakinan mereka, iaitu membawa kepada ashabul masy'amah yang kita tidak mahu ya. Jadi macam mana kita nak dapat maimanah ataupun kita nak menjadi as-sabiqun as-sabiqun? Kita baca surah ini, dan ganjarannya itu yang menarik untuk kita tahu. Contohlah ustaz ya, kalau bercakap tentang as-sabiqun as-sabiqun ini, mereka ini dia dapat apa istilahnya, walahmi tayrim mimma yashtahun. Ada daging lagi ustaz. Daging burung seperti mana yang mereka nak, half done apa, half baked ke apa semua tu kan boleh ya. Selain daripada yang lain-lain lah, lu'lu'in maknun wa hurun ain, yang tu kita bincang pada episod 2 tahun lagi ustaz ya, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Surah akhir, surah Al-Hadid ayat 1 untuk dibaca bersama Ustaz Tarmizi. Baik, kita nak baca ayat yang pertama saya. Satu saja. Ayat yang pertama surah Al-Hadid, kita berada di halaman 537. Jom kita baca dengan ras insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal Sadaqallahul azim. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini adalah satu daripada 7 surah musabbihat, surah yang bermula dengan subhanallah ataupun sabbaha ataupun sabbihisma rabbikal a'la dalam surah yang akhir di dalam juz yang ke-30. 7 surah ini adalah formula kejayaan umat Islam pada akhir zaman. Dan salah satu daripadanya surah Al-Hadid, surah besi ya, bagaimana kita menyeimbangkan di antara dunia dan akhirat. Malah lebih daripada itu, surah Madaniyah ini adalah surah menyekolahkan kembali sahabat. Mereka ini sudah berada di Madinah, lihat kepada orang munafik, terpengaruh dengan harta dan sebagainya. Allah ingatkan kembali bahawa sebenarnya jangan sampai mereka tidak berinfak, mereka tidak berjuang, malah tergoda dengan dunia ya. Allah beritahu tentang hakikat dunia ini dalam ayat yang ke 20 ya, i'lamu annamal hayatud dunya contohnya. Dan Allah menyatakan tentang hati ini kena khusyuk ya, qulubuhum li zikrillah pada ayat 16. Dan inilah ya beberapa perkara yang kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan kita hati yang khusyuk bersama Al-Quran, bersama Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan mudah tergoda dengan dunia, tapi gunakan dunia untuk menuju ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa bersama Ustaz Tarmizi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, saat ini ya Allah kami menadah tangan memohon ke hadrat-Mu ya Allah agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa mak ayah kami ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa ibu ayah mertua kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ke hadrat-Mu ya Allah. Saat ini hati-hati kami terasa sangat bahagia bersama dengan kalam-Mu Al-Quran. Syukur kami di atas limpah perkenan-Mu ya Allah, memberi ruang, peluang, kesempatan, kekuatan, kemudahan buat kami ya Allah untuk terus mendalami Al-Quran kalam-Mu ya Allah, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara kami saat ini yang masih ada yang baru bermula belajar Al-Quran ya Allah, permudahkan kami menyebut kalimah-kalimah-Mu ya Allah, permudahkan kami menyebut huruf-huruf daripada kalam-Mu Al-Quran ya Allah. Jangan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang suka bertangguh. Jangan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang mudah berputus asa. Akan tetapi jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa berusaha sedaya upaya kami mempelajari kalam-Mu Al-Quran. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengabulkan doa kita pada hari penuh barakah pada bulan Ramadan, Ustaz, dan kita doakan agar kita dapat menjadi orang yang sentiasa khusyuk hati seperti mana yang dinyatakan dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-16 dalam gerakan tabung gerakan Al-Quran, iaitu dengan kita menyebarkan Al-Quran ini, kita baca, faham, amal. Kita harapkan hati-hati insan yang beriman, yang sudah pun mengaku Islam, dilembutkan, tidak menjadi keras seperti utul kitab, orang-orang pernah diberikan kitab sebelum ini, dan inilah yang kita ingin bina dalam masyarakat dengan sumbangan daripada tuan-tuan. Kita bertemu dalam siaran ulangan pada hari ini, pada esok pagi insya-Allah. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas, mendoakan tuan-tuan terus komited bersama Quran, terus bersama juz yang ke-28 hari esok insya-Allah. My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآطراف واجعله لنا حجة يا رب rahmati kami dengan Quran, jadikan ia imam kami, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajar kami yang tak diketahui. My Quran Time itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Mufas.